Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam, selamat datang sekali lagi bersama kita di BTZ. InsyaAllah hari ini kita berdua saja sebabkan Ustaz Taufik ada urusan-urusan penting. Yes. Jadi Alhamdulillah, sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita daripada KNF yang menaja program kita di BTZ Podcast ini. Alhamdulillah, mereka ini adalah sekumpulan daripada 3 ejen-ejen rumah yang berpengalaman dan dah berpengalaman lama, Pak, ya. Alhamdulillah, yes, kita tanya pengalaman diorang and masya-Allah lah. So KNF bersama dengan kita sponsoring video-video kita dan mereka juga berkecimpung dalam hal ehwal jual beli rumah. So kalau bagi siapa yang ada niat untuk nak tahu lebih lanjut tentang jual beli rumah, ialah sekarang musim-musim orang jual beli rumah, Pak, ya. Of course. Sekarang rumah harga pun tengah melambung. Tengah melambung. Boleh kita teruskan untuk cek diorang punya Instagram. InsyaAllah kita akan tag diorang dalam video ni, insyaAllah. Episod hari ini juga ditajakan khas oleh teman-teman kami di GER TV, a media platform for global ihsan relief. So minggu ni program mereka adalah Build a Home for Widows. So kita nak ubah elokkan rumah single mothers daripada negara Aceh dan juga Sri Lanka. So contribute from just $100 and join the collective effort to build 10 homes for all our single mothers out there. And mudah-mudahan your donations will make their life and their homes better. So dalam peristiwa Nabi Yusuf ni, sambungan dia, Nabi Yusuf bila masuk dalam penjara ni, dia ditemani oleh 2 orang yang khadam kepada raja tu. Allah sebut dalam Quran, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Fatayan ni 2 anak pemuda. Jadi diorang kenal Nabi Yusuf ni memang pandai mentakwil mimpi, pandai mentafsirkan mimpi. Daripada kisah-kisah before that kita tengok kan, Nabi Yusuf mimpi ini cerita tentang dia melihat langit dan bumi. Ra'aitu ahada asyara kaukaba. Nabi Yusuf terkenal dengan pandai. Ya, orang tengok dia macam dia ni orang alim, dia ni orang berilmu, ataupun dia orang yang beriman. Aku nak tanya dia. Jadi kedua-dua ni bawa cerita apa yang diorang mimpi. Diorang nak tanya Nabi Yusuf lah. So one of them cakap, so ambil kesempatan ni dalam macam okay. Dah lah aku duduk dengan dia ni, dia bukan sembarang orang sih. Yes. Dia masuk sini pasal isteri raja ni. Betul. So cari somebody cana, ni. Yes, of course. Jadi diorang pun ceritakan, qala ahaduhuma inni arani asiru khamra. Dia kata, one of them kata, aku ni melihat dalam mimpi aku ni, aku selalu melihat yang aku ni memerah arak. Memerah anggur lah, khamr. Wa qala al-akhar, yang lain satu, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzah. Aku melihat dalam mimpi aku ni selalu aku dapat atas kepala aku ni aku bawa roti. Ta'kulu tayru min. Burung-burung akan makan daripada roti-roti ni. Nabi ta'wili. Dia kata, Yusuf, kau cubalah tafsirkan cerita ni. Nabi ta'wili. Nabak kira beritakanlah benda ni. Aku tak faham apa cerita ni. So cerita ni, bila para ulama dah terangkan, Nabi Yusuf sebenarnya dia orang yang begitu intelektual. Dia punya tafsiran mimpi tu, dia bukan macam kita tengok zaman sekarang bila orang mimpi ular, orang mimpi ni, kita banyak tafsiran. Dan kebanyakan tafsiran-tafsiran tu adalah tafsiran yang tak baik. Okay. So bila Allah SWT sebut cerita tentang kedua khadam ni yang dimasukkan dalam penjara bersama Nabi Yusuf, jadi orang pun ambil kesempatan untuk ceritakan. So satu kata, aku nampak aku ni memerah arak lah. Lain satu kata, aku nampak aku pikul atas kepala aku ni khubz, roti. Dan aku nampak dia ni roti ni akan dimakan oleh burung-burung lah. So bila sampai benda ni kepada Nabi Allah Yusuf AS, Nabi Yusuf AS dia tak melihat benda tu macam satu benda yang negatif. Ayat yang bawah Allah kata, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi. Allah SWT mengatakan bahawa qala la ya'tikuma ta'am. Nabi Yusuf cakap dengan orang, sesungguhnya setiap, ni Nabi Yusuf berkiasan, setiap rezeki yang diberikan kepada kalian, qala la ya'tikuma ta'amun, makanan turzaqanihi yang diberikan kepada kalian ni, illa nabba'tukuma bita'wili. Allah SWT kata, setiap rezeki yang aku berikan kepada engkau ni semua ni, semua telah ditafsirkan mimpi dia. Semua ada sebab. Maknanya dia semua Allah SWT dah catat.
hari kiamat, kalau kita ada peluang untuk tanya pada Allah, satu hari kalau kita dah masuk syurga insya-Allah, cakap, ya Allah, kenapa kat dunia masa tu kau kasih aku kesusahan? Allah ada answer dia semua. Itu yang kita kena tahu, yang bahawa setiap kehidupan kita ni semuanya telah ditulis oleh Allah SWT. So apa yang Nabi Yusuf nak ajarkan kepada dia, setiap mimpi yang kau mimpi tu is actually plan untuk kau. Ya. Bukan benda baru. Allah tunjukkan sikit je. Ya, Macam kau punya episod lah. Episod dalam kehidupan kau. Benda ni Allah dah tertulis dalam kehidupan korang. Korang akan mimpi bila. And to that detail kadang macam bila kita terfikir macam, takkanlah Allah nak sibuk sangat benda-benda small detail. Yes. To that detail. Small details yang Allah SWT jaga. To that extent yang kadang-kadang kita tak tahu, yang bila kita dah lalui benda tu, you tengok, you pernah nampak orang yang kadang-kadang diberi ujian lepas beberapa tahun dia kata, betul lah ujian ni ada hikmah. Padahal at that time bila dia kena ujian tu, dia tahu tak benda tu ada hikmah. Benda tu Allah berikan semuanya ada hikmah. Semua yang berlaku pada kita ni, semua Allah SWT dah tahu apa kebaikan dia, apa keburukan dia. Dan kebanyakan dia kebaikan lah. Correct. Even dalam penjara pun ada benda kebaikan yang berlaku sih. Yes. Kan? These two ni dua kadang Dua ni orang ni datang. Semua Allah dah plan. Yes. Kenapa? Nak tunjukkan martabat Nabi Yusuf at that time pun. Correct. Kenapa Allah berikan dua cerita ni? Sebab dua orang ni, sebab Nabi Yusuf is not somebody yang bodoh-bodoh. Dia adalah orang yang berilmu. Tapi point dekat sini para ulama kata, that mimpi happen nak balikkan kedua-dua ni kepada tauhid pada Allah SWT. Nak balikkan orang supaya Nabi Yusuf punya point kat sini is, Nabi Yusuf kata, sebelum apa-apa yang berlaku kat korang, makanan yang kau makan tu semua dah ditakwilkan. Semua dah ada cerita dah di sebalik tu. Turzaqani illa nabba'tukuma bita'wili. Allah kata semua aku dah beritakan kepada korang tentang tafsiran dia. Qabla ayyatiyakuma, sebelum makanan tu ada, sebelum you makan tu burger burger tu Allah dah tahu dah. Allah dah ada kisah dah pasal burger tu nak sampai kat you. Kenapa burger ni sampai, kenapa you makan burger ni, semua dah ada. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ayyatiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi. Nabi Yusuf stop kat situ je. Inilah perkara yang Allah ajarkan bagi aku. Jadi Ibnu Kathir dalam tafsir dia mengatakan bahawa ada 3 poin yang Nabi Yusuf punya cerita ni nak ditunjukkan. First, Allah hantar seorang hebat dalam penjara. So tak mestinya orang hebat tu dia akan ada kat luar aje. Betul. Orang yang hebat kadang-kadang tempat dia dalam penjara. Sebab tu orang yang hidup kat luar tak mestinya semua hebat. Berapa banyak orang yang dizalimi di luar, dan berapa banyak orang dizalimi di dalam penjara. Tapi berapa ramai yang bila dia dalam penjara, dia rasa kezaliman yang lalui kat luar tu tak ada benda untuk dia. Yalah. Aku happy sih. Dah different lah. Dah different level. Yes. Dia rasa macam inilah yang Allah dah takwilkan untuk hidup aku. Bertemu dengan korang pun Allah dah takwilkan. Jadi Nabi Yusuf balikkan cerita dia tu dengan tauhid pada Allah. Apa yang korang makan ni semua Allah dah ceritakan. Allah dah tahu kisahnya. Takkanlah apa yang korang mimpi ni Allah SWT tak tahu. Takkanlah tak ada cerita di sebalik tu. Kan? So bila itu ulama kata Nabi Yusuf ni peranan dia, poin kedua, peranan dia dalam penjara. Kenapa Allah masukkan dia dalam penjara pula? Dia masuk pasal cerita lain pasal kena fitnah dan sebagainya, nak lari daripada fitnah. Tapi second agenda Allah masukkan untuk nak mentauhidkan semua orang dalam penjara tu. Nak balikkan orang. Cari kesempatan sih untuk Allah SWT masukkan dia dalam penjara. Nabi Yusuf mengajarkan orang untuk balik kepada Allah. That's the point. So Nabi Yusuf masuk tak ada kosong-kosong lah. So orang yang kat dalam tu terus dah beriman kepada Allah SWT. Dengan adanya Nabi Yusuf, I cakap, siapa yang nak masuk dalam penjara, duduk dalam penjara, ajar orang. You kena sentence 60 tahun kau kena sentence. Kerja kau is tauhid pada orang. Dah lah kau penjarakan aku. Kau suruh aku dakwah orang kan. Tapi make sense lah sekarang. Agenda Allah lebih besar. Sebab Allah pilih Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, apalah dunia ni? Kalau dia boleh pilih sejak penjara tu, lebih baik daripada dunia. Apalah dunia ni untuk dia? Betul. So padahal peranan dia yang pilih sendiri sih. So bila Allah sebut cerita Nabi Yusuf ni, peranan dia bila dia masuk dalam penjara tu, dia mengajak ke semua orang-orang dalam penjara tu untuk mentauhidkan Allah. So fokusnya is mimpi-mimpi korang akan datang ni, akan datang banyak lagi mimpi, banyak. So adakah mimpi ni akan buat any impact kat diri korang? Tak. Yang akan merubah hidup kalian adalah mentauhid pada Allah SWT. So dia balikkan orang untuk beribadah pada Allah, dia balikkan orang untuk sembah Allah SWT, which is that is the key. Itulah cara Allah SWT
membalikkan orang ke pangkal jalan melalui ujian. Sebab tu kalau you tengok kadang-kadang kawan kita dan kadang-kadang diri kita, anything happen to kita, kita kalau tengok balik ujian ni agaknya Allah nak tegur aku kot. Betul. Kadang-kadang ujian ni dia tak kira macam for me, ujian kita dengan ujian I dengan ujian you different. Tapi Allah SWT dah sebut la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan dia mampu. Ujian yang you hadapi, contoh kita cakap pasal ujian anak you. Ujian yang berat, baik. Tapi whatever yang you dah lalui sekarang ni, imagine kalau ada ujian macam gitu juga datang. Antara orang yang syukur. Yalah. Ya tak? Tak apa, tak kisah. Ujian-ujian yang kecil dah tak jadi satu ujian. Dia punya batas dia dah naik lah. So martabat you dah naik from one person yang tak sabar jadi orang yang betul-betul fikir baik. Husnudzan. Tak apa. Sebab tu you boleh tengok perubahan hidup you macam apa yang you tak ada, tak apa. Actually, yes, correct. Apa you cakap macam bila dah dapat Moza ni, yelah baru-baru memanglah tak ada tangan, tak ada apa semua kan. Macam you dah rasa, apalah aku buat kat dunia ni aku mesti rompak blame bank apa, ke. blame diri kan. Aku rompak bank ke, aku buat kerja tak senonoh ke and all that kan. Tapi bila dah Moza ni dah part of your life kan. Dah hari-hari you tengok dia macam itu. So, bila benda lain berlaku, let's say lah benda remeh lah. Yang benda remeh ni untuk orang biasa pada diorang ni berat. Which I tengok pun macam okay lah. Kan? Macam okay lah. Macam gitulah. Betul. Macam bukan pandang kecil tapi macam okay. Macam gitu. Tak apa lah, terima. Senang terima. Senang terima tapi lama-lama macam reda lah. Senang reda lah. I think that's the word. I think to the extent yang you kata, kalaulah ujian seberat gitu yang you lalui dulu, Allah boleh permudahkan hidup you, hidup anak you. Because apa yang berlaku kat Moza tak effect hidup you pun. Dia effect at that time. At that time. Yes, and correct. I rasa kalau you tanya dia, adakah benda tu akan effect dia dari sudut mental dia ke apa? Tak. For some reason, people are just proud to be themselves. Macam mana Allah jadikan diorang gitu? Diorang, and ada banyak orang lagi macam diorang. Yes, correct. Cuma at that time kita pemikiran is just apa yang orang akan cakap pasal dia. Betul. So itu tak di-involve you dengan Allah SWT. Betul. Dan mungkin gara-gara tu juga pemerhatian Allah macam, mungkin aku uji ni, aku akan naikkan martabat dia. Aku akan ubah hidup dia. Dia kebanyakan selalu macam gitu. Because that's why orang kata kalau failure is very important in life. Betul. You need to have failure. Without failure, you tak akan tahulah. You tak akan sedar lah. You tak akan sedar. You can reach success if you don't feel failure. You tak rasa failure lah. Dia tak ada benchmark dia. Tak boleh. Sebab tu bila Allah sebut dalam Al-Quran, kalau you tengok ayat Allah cakap yang very clear dalam surah Al-Ankabut, kalau you baca, Allah kata ahasiban nasu ayyutraku. Manusia semua selalu fikir yang orang-orang yang beriman. Amanna wa hum la yuftanun. Orang yang beriman, dia dah beriman, dia mesti tak ada ujian. Allah mesti bagi dia attention. Yes, itu kat syurga. Bukan kat dunia. Tapi Allah kata walaqad fatanna alladhina min qablihim. Allah kata aku dah uji diorang semua sebelum datang ke orang semua. Fala ya'laman, from that ujian Allah sebut apa? Fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu. Dari situ Allah tahu ujian ni siapa yang akan jadi beriman dan siapa yang tidak beriman. Kalau kita tengok balik proses dia, this is a process tu actually. This ujian ni, ujian berat atau ujian ringan. Betul. It's a process. But how Allah put it in the Quran, macam as though we can see that process very smooth sih. Proses dia macam yang untuk yang berat, these are the processes. Correct. So magical lah. Itu sebab tu Allah SWT bila hantarkan kepada kita Al-Quran, yang kita nampak is baca je. Exactly. Yang kita nampak is baca je. Tapi kau dah bila khatam berapa kali? Dah 10 kali dah khatam. Kan, bila kita tengok dari sudut pembacaan Al-Quran baca is pahala, kita tak nafikan. Yes. Tapi bila Allah sebut dalam Quran, Iqra. Kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. So dia bermula dengan daripada baca. So baca ni balik pada ulama fahamkan is cari ilmu. Correct. Alladzi 'allama bil qalam. Sebab kesemua ilmu dia ni yang kita dapat ni actually back to Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga ujian. Semua yang you dapat sebenarnya ni, kalau you tengok pada mata kasar lah, kekayaan, kemiskinan, semua ujian actually. Semua berbentuk ujian. Sebab tu Allah lebih different department lah. Allah lebih suka ujian lah, bila kita tengok ayat Allah kata walaqad fatanna, aku telah uji
ujian tu adakah semua jahat? Tak. Allah kata bukan semua jahat. Qarun, ujian dia apa? Kaya. Ujian juga. Nak tengok Firaun, juga kau pakai kekayaan kau macam betul mana tak? That's why saya cakap al-fitnah di sini. Fitnah di sini bukan berbentuk kesusahan. Tak. Is berbentuk semua. Is very subjective. You millionaire, ujian tu babe. Yes, tak tidur Kau malam miskin, susah. ujian juga. Betul tak? Sebab at the end of the day, Allah nak tengok siapa di antara korang yang dengan duit banyak tu dia jadi orang yang beriman. Siapa di antara engkau yang miskin ni pun dia masih beriman pada Allah SWT. So benda ni, I cakap dengan you dah tak ada duit. You dah miskin. You dah ni. Berapa banyak orang yang give up dengan Allah. Banyak orang give up dengan Allah SWT. Betul. It's not easy. Kita sekarang Alhamdulillah, hidup kita ni Allah aturkan tak kaya, tak miskin, tapi sederhana dan cukup. Alhamdulillah. Cukup. Alhamdulillah. Sebab tu Allah gunakan cukup. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, aku cukupkan baginya. Fahuwa hasbuh. Sebab kalau kaya sangat pun ujian, kalau miskin sangat pun ujian. Jadi siapa yang diuji Famous dengan sangat ni, pun ujian juga. semua ujian. Tapi ujian ni adalah ujian yang baik. Kalau you kaya tapi duit you diberikan untuk kebaikan orang semua, baik. Kalau you miskin tapi tak ada apa-apa, Jangan lupa $80. inilah peluang untuk kita dapatkan, orang kata nikmat lah dari sudut. correct. Yelah, ujian ni pun satu. Sebab apa? Kalau tak ada orang-orang yang melalui ujian gini, I think kita tak ada platform untuk berikan duit kita kat siapa-siapa. Okay, kita dah almost dah penutup lah kisah Nabi Yusuf ni. I think we learn a lot lah. Kita betul macam different episode kisah Nabi Yusuf ni. From me as a layman person, orang yang biasa-biasa ni, banyak, terus terang cakap, banyak belajar dari sudut macam dia punya talking points lah. Dia bermimpi, tafsiran mimpi tu apa, kesabaran, also apa yang dia boleh tengok ke depan, dia boleh tafsirkan mimpi tu. And nak tafsir mimpi, nak tunggu mimpi tu jadi pun satu perseverance juga sih. Correct. So I think this is the whole package that obviously nabi-nabi kita go through, but at the same time is us also human being. Kita go through on our daily life, kita ada this benda yang ganggu kita, be it persahabatan, be it kita punya everyday life dekat kerja, dekat office, ataupun kita punya utang-utang kita yang kita ada. So I think this is what life is all about lah. Correct. And you know, at the end of the day, thank you so much for kita tutup kisah Nabi Yusuf ni, insyaAllah. And next kita akan continue sambung terus lagi series Nabi kita, which is Nabi Ayub, insyaAllah. Nabi Ayub Ayub alaihissalam, insyaAllah. So start, nak buat closing. Okay, apa closing kita? Closing kita. Take care, see you next episode.